Assalamualaikum, selamat pagi. Diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Terima kasih bersama kami pagi begini. Kita telah pun hari Jumaat hari ini kan, 18 Ramadan 1442 Hijrah. Bersama saya Faria On dan juga dan juga saya Fazli Fuad. Alhamdulillah kembali lagi bersama dengan anda di Malaysia hari ini, dan hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, yang sungguh mulia, dan diharapkan pada hari ini anda dapat mengumpul seberapa banyak pahala sebanyak mungkinlah, sebab alang-alang kita berada dalam bulan Ramadan ini dan kena pula hari ini hari Jumaat. Saya rasa memang eloklah rasanya kalau kita ni nak mengumpul seberapa banyak pahala yang ada, sebab kita ni berbaki lebih kurang dalam 12 hari saja lagi ni. Jadi mungkin kita sedar tak sedar kadang masa ini cepat sangat berlalu, Fariha kan. Kalau ingat kan puasa hari tu macam baru saja puasa minggu pertama, minggu kedua kan. Hari ini dah 18 Ramadan dah, Fariha. Betul. Itu kalau 18 Ramadan. Kalau kita lihat bulan pula April, sekarang dah 30 April kan. Yang biasanya masuk dalam bulan Mei, lepas tu Jun dan sebagainya. Tapi saya lihat di kaca TV ni macam hari ni Afak pakai baju warna ni, wah macam nak pergi nikah pun. Allahu Akbar. Nampak macam bersih, elok je. Itulah kan. Kalau setiap hari Jumaat mesti orang cakap saya nak bernikah. Tapi apa pun. Ada. Lepas tu bukan Afak je hari ni nikah. Ada seorang lagi ni, dia macam YB tak YB. Nak nikah tak nikah. Ni macam mana dia tengah-tengah tu. Jom kita tengoklah. Baju Melayunya warna apa hari ni? Ya, baju Melayu warna apa hari ni? Saya macam pengapit. Saya jadi pengapit lah sebab Afat dengan sampainya sebegitu kan memang sangat sesuai lah. Apa khabar semua dua-dua? Alhamdulillah. Sihat. Assalamualaikum semua juga kepada anda. Diharapkan agar semuanya dapat senyum sambil bersama dengan kami untuk sepanjang siaran 1 jam 30 minit ini, dan banyak sekali perkongsian yang kita bawakan, dan pastinya hari ini hari Jumaat. Saya mungkin boleh mengajak juga kalian untuk kita bersedekah lah hari Jumaat kan. Kita tahu banyak fadilatnya. Apatah lagi bulan Ramadan ni antara yang paling mulia untuk kita bersedekah daripada bulan Ramadan. Jadi kalau rasanya dah buat tu, Alhamdulillah. Kalau belum, apa salahnya kita tanya khabar juga kepada mereka di sekeliling kita untuk sama-sama tanyalah kan, sihat tak sihat, baik ke tak baik, itu sajalah. Okey, hari ini banyak perkongsian menarik. Antaranya akan kita bawakan berkaitan dengan pemantauan di Sekatan Jalan Raya Rentas Negeri ini dan juga di Benteng Negara. Dan banyak jugalah selain daripada itu berkenaan dengan vaksinasi juga kan. Hari ini kita nak berbicara berkenaan dengan vaksinasi fasa kedua untuk warga emas, juga orang kurang upaya dan juga yang berisiko tinggilah sebenarnya. Kita pasti, biasanya kalau kita ada keluarga, ibu bapa dan sebagainya kan, kita sebagai anak pastinya risau. Bagaimana kesihatan ibu bapa nanti sekiranya mereka telah pun mendapatkan vaksin untuk kali ini kan, sebab kita tahu mungkin keadaan ibu bapa kita ni tidak seberapa baik tahap kesihatannya, tapi apatah lagi nanti bila dapat vaksin, macam mana keadaan mereka? Sebab apa yang merisaukan golongan warga emas ni, khususnya golongan rentan lah, boleh kita kategorikan, sebab mereka ni dah pun mempunyai pelbagai jenis penyakit. Kadang-kadang ada yang 3 serangkai dan sebagainya. Ada yang berpendapat bahawa golongan-golongan warga emas ni, andai kata kalau disuntik, mungkin menambahkan lagi risiko mereka untuk mendapat pelbagai lagi jenis penyakit. Contohnya kalau misal kata buah pinggang itu tidak berapa elok, takut nanti buah pinggang itu lagi tak elok kan. Tapi apapun sebenarnya perkara itu telah pun dibincangkan dan perkara ini telah pun dibuat kajian kan. Dan andai kata kalau ada berlaku sebarang komplikasi dan sebagainya, saya rasa pihak doktor yang merawat warga emas tersebut, saya rasa harus memberikan penerangan yang lebih jelas kepada warga emas tersebut. Sebab kadang warga emas tu dia tak dapat, dia kadang dia melihat membaca sahaja tanpa mendengar perkabaran berita daripada doktor peribadi dan sebagainya. Ianya menyebabkan bahawa dia takutlah untuk mengambil vaksin itu. Tapi saya rasa cabaran terbesar bagi yang saya alami sekarang adalah untuk meyakinkan ibu bapa tau. Sebab bagi mereka kadang-kadang tak payahlah ambil vaksin, okey je kan sekarang keadaan kan. Tapi bagi kita pula, kita tahu kepentingan untuk mereka ni antara golongan terawal yang perlu mengambil vaksin. Apatah lagi kalau ada yang banyak membaca tu, dia akan tahu macam jenis-jenis vaksin pula kan. Jadi dia perlu tahu, dan cabarannya saya tabik hormat kepada mereka yang berjaya untuk meyakinkan ibu bapa masing-masing, terutamanya memberi informasi pengetahuan yang sangat penting dan memujuk untuk sama-sama, sebab ialah kita ingin ke arah herd immunity tu, community tersebut. Dan kalau dapat sekurang-kurangnya 60%, sebab saya bertanya ketika kita di Maib Serdang kan, selain kita melihat situasi semasa memang ramai sangat yang masuk, saya cakap, doktor, bila end game kepada perkara COVID-19 ni, doktor tu cakap dengan sangat mudah, vaksin sahajalah apabila sekurang-kurangnya 60%. Dan dia merujuk kepada sebuah kes di UK katanya, populasi yang ramai, sekarang ni hanya kes 200 ke 300 kes sahaja sehari, kerana ramai dah, semua dah ada herd immunity tersebut. Saya kira vaksin ni adalah perjuangan baharu juga untuk kita. Kan sebelum ni kita perjuangan kita adalah untuk
daripada penularan COVID kan. Jadi kali ini vaksin ni adalah perjuangan baru juga untuk meyakinkan diri kita dan juga seluruh masyarakat. Betul. Baik, oleh itu kita bersama kita lihat kembali statistik catatan COVID hingga semalam. Ini dia, nampaknya statistik makin meningkat. 3,332 manakala 9 kes import. Kes baru yang sembuh 1,943 dan semalam sahaja telah mencatatkan 15 kes kematian baharu. Dan Selangor masih lagi terus mencatatkan angka tertinggi ya dengan jangkitan 1083. Ianya merupakan hari kedua berturut-turut Selangor mencatatkan kes melebihi 1,000, diikuti dengan Sarawak dengan 522 dan Kelantan 401 kes. Apa yang dicapai di sini, Labuan tidak merekodkan sebarang kes positif COVID-19. Kita lihat kluster-kluster baharu yang dipaparkan ini, kalau dahulu ingat lagi setiap kluster ni kita akan tengok, kalau boleh hafal kita hafal, kita nak tahu di mana lokasi kan. Macam sekarang ni kita dah baca sepintas lalu saja. Kadang-kadang kita pun tak sedar sebenarnya berdekatan yang kita tak terkejut pun. Dan ini antara kes kematian baharu yang dilaporkan semalam dengan 15 kematian dan antara angka yang tinggi juga dicatatkan dan telah pun sedar tak sedar kita ni antara negara sebenarnya banyak sekali mencatat kes positif sekarang ini. Dan ada juga satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengatakan bahawa berkemungkinan akan melakukan beberapa unpopular decision, keputusan tidak popular terhadap rakyat negeri yang mungkin akan menghadkan pergerakan kembali kerana melihat kepada peningkatan kes yang semakin mendadak. Sebab sekarang bagi saya yang sangat penting untuk kita faham adalah kadar kebolehjangkitan yang sangat tinggi secara sporadik ni yang kita tidak tahu ianya boleh berlaku di mana-mana, kita tak tahu di mana puncanya. Kalau dulu kita boleh kesan kan mana puncanya, di mana klusternya, sekarang di mana-mana sahaja. Jadi itu yang sangat membimbangkan dan ada kebimbangan berkenaan dengan kekurangan katil. Sekarang ini yang kembali meningkat dengan kesnya di beberapa hospital. Jadi berhati-hati semua, kita masih lagi dalam perjuangan berpanjangan ni. Okey, bercakap berkenaan dengan COVID-19, jom kita lihat apa yang dipaparkan di Harian Metro berkaitan dengan COVID-19 juga. Dan kalau kita lihat di sini, ramai di antara kita yang dah pun tahu yang kita tidak boleh merentas negeri untuk pulang balik raya, tetapi ianya dikecualikan untuk pelajar-pelajar di IPT. Ya, di mana di sini cuti raya 100,000 penuntut universiti balik kampung. Anda lihat di halaman utama Harian Metro di atas tu, nampaklah wajah keceriaan para pelajar tersebut dengan membawa bantalnya kan. Ini dia Faria, tengok ni. Cerialah kan. Sebab yalah, kadang-kadang student ni kalau kita ni yang dah berkeluarga mungkin tak apalah. It's okay kan, ada keluarga, ada isteri, ada suami dan sebagainya. Tapi pelajar ini kan, bayangkan berada dekat kampus kan, tak boleh nak balik ke kampung. Okey, terus saja di muka surat 7 butirannya, lebih 100,000 pelajar IPT yang berada di kampus dibenarkan pulang ke rumah masing-masing sempena Hari Raya kecuali Sarawak. Dan menurut KPT semalam, perkara itu diputuskan dalam sidang khas mesyuarat MKN. Dan katanya pergerakan pelajar di IPT akan dilaksanakan secara berfasa bagi memastikan pergerakan terkawal, iaitu tarikhnya yang diberikan untuk mereka pulang adalah 7 hingga 12 Mei, manakala tarikh untuk mereka kembali ke kampus 15 hingga 20 Mei. Okey, dan para pelajar ini diberi pilihanlah sama ada ingin pulang ke kampung halaman masing-masing menerusi ataupun dijemput oleh ibu bapa, penjaga ataupun menggunakan bas yang diselaraskan oleh IPT, tetapi tidak boleh menggunakan kenderaan awam. Tetapi kalau nak gunakan flight, itu boleh. Itu telah pun diputuskan daripada pihak IPT. Jadi para pelajar bolehlah pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan kalau saya tengok kat sini, 7 hingga 12 untuk mereka balik, 15 hingga 20 Mei balik semula ke kampus. Lebih kurang dalam 7 ke 8 hari saja masih diberikan untuk mereka ini. Jadi fahamkan juga bagi pelajar asrama, sekolah asrama dan juga vocational di kawasan PKPD tidak dibenarkan pulang untuk Hari Raya ini. Ya, betul. Mahupun tetamu ke orang luar nak datang nak bagi makanan dan sebagainya pun tidak dibenarkan di kawasan PKPD. Baik, seterusnya di berita harian di halaman ketiga ini berkenaan dengan solat Aidilfitri di wilayah Persekutuan. Masih lagi tunggu perkenan Sri Paduka. Jadi kebenaran mengadakan solat Aidilfitri di wilayah Persekutuan akan dimaklumkan selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Jadi pengarah Jabatan Agama Islam wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata pihaknya akan mengeluarkan kenyataan rasmi selepas mendapat perkenan baginda. Beliau berkata pengumuman pada peringkat kebangsaan akan dibuat oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, manakala pada peringkat wilayah Persekutuan tertakluk kepada perkenan yang di-Pertuan Agong dengan prosedur operasi standard iaitu SOP sama dan jemaah
perlu mematuhinya bagi mengelakkan penyebaran pandemik COVID-19. Maknanya kita mengharapkanlah kalau Ramadan kali ini kan dibenarkan ke masjid, tarawih kan. Moga-moga ada berita yang lebih positif untuk mengadakan jemaah bersolat Aidilfitri nanti. Ya, betul. Setahun yang lepas kita baca khutbah di rumah ramai-ramai sendiri menjadi imam. Okey, kita nak teruskan. Ini di NST, ini berkaitan di muka hadapannya memang satu perkara yang sangat membimbangkan. Di titik sini India's lesson dengan kes COVID-19 semakin tinggi di sana, kita faham sehingga ratusan ribu kadar kes sehari, tetapi pilihan penerbit tumpuan pada pagi ini adalah di halaman ke-9. Ini berkaitan dengan Undi 18 to be implemented soon. EC will first resolve issues related to legal provisions, technical matters, says Taqiyuddin. The lowering of the voting age to 18, also known as Undi 18, will be implemented soon, according to Ministers-in-Law, Prime Minister's Department, Parliament and Law, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. He said yesterday that the government was committed to implementing Undi 18 in accordance with the amendment to Article 119 of the Federal Constitution, which was unanimously agreed in Parliament in 2019. Ini antara perkara yang diperkatakan juga diperjuangkan oleh aktivis-aktivis berkaitan dengan bagaimana kebenaran untuk mereka yang berusia 18 tahun kembali mengundi, ataupun kerana sebelum ini telah diluluskan tapi ada desas-desus mengatakan berkemungkinan tidak akan diluluskan, tapi telah pun disahkan bahawa ini akan kembali mendapat perhatian dan sedang dipertimbangkan di dalam beberapa jawatan kuasa berkaitan dengan technical dan juga provisions legal. Okey, jadi itu di halaman ke-9. Boleh dapatkan NST, Berita Harian dan juga Harian Metro untuk anda baca lebih banyak petikan dan juga artikel di dalamnya. Kita ingin teruskan, ini berkaitan dengan Sekatan Jalan Raya dan juga beberapa perkara berkaitan dengan pemantauan di negara kita untuk melihat kepada peraturan-peraturan, terutamanya yang pertama berkaitan dengan Sekatan Jalan Raya Rentas Negeri. Apatah lagi beberapa negeri masih lagi dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, antaranya di negeri Kelantan. Untuk itu kita ingin bersama dengan Datuk Syafi'in Mahmat, Ketua Polis Kelantan, secara panggilan video bersama dengan saya pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Pagi ini Datuk, mungkin kita boleh terus kepada perbincangan berkaitan dengan Sekatan Jalan Raya Rentas Negeri. Kita faham Kelantan sekarang ini dengan Perintah Kawalan Pergerakannya dan ada beberapa sekatan. Mungkin boleh memberikan perkembangan terkini, Datuk, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada seluruh penonton di Malaysia. Seperti mana yang sedia maklum, di Kelantan ialah PKP yang disambung bermula 29 April sehingga 17 Mei. Dan waktu ini kebenaran rentas negeri, rentas daerah diperketatkan di Kelantan kerana kita masih lagi berada dalam zon merah. Ya. Apapun di Kelantan terdapat 17 sekatan jalan raya iaitu bersempadan negeri dan juga daerah-daerah di Kelantan. Ya. Melibatkan 520 orang petugas-petugas polis. Dan kita juga dibantu oleh ATM, anggota rela dan PBR. Ya. Dan untuk makluman juga, selain daripada Sekatan Jalan Raya, di Kelantan ini ada 7 PKPD yang melibatkan sekolah-sekolah. Okay. Ini juga melibatkan anggota lain yang tak terlibat dengan SGR. Jadi lebih kurang dalam 120 orang. Jadi kekangan yang kami hadapi ialah kita akan menghadapi ataupun menyambut ketibaan Syawal. Ya. Sudah tentu berbagai usaha setengah-setengah pihak untuk balik ke kampung. Betul. Nasihat pihak keselamatan khususnya memandangkan negeri Kelantan ini masih berada di bawah COVID yang agak membimbangkan. Jadi keputusan kerajaan untuk tidak membenarkan rentas negeri di Kelantan, rentas daerah, perlulah dihormati dan perlu dipatuhi oleh semua, terutamanya warga Kelantan. Yeah. Jadi kita harus bersabar dalam menghadapi situasi-situasi begini. Dan apa yang penting kali ini, beberapa lokasi yang kita panggil lorong tikus. Ya, betul. Terutama di sebelah lorong tikus ni, terutama di sebelah sempadan negeri Kelantan dengan Terengganu. Dan ini yang kita pantau. Jadi satu pasukan khas kami tubuhkan untuk memantau laluan-laluan di lorong-lorong tikus. Tujuan dia untuk menyekat kemasukan ataupun penghijrahan
penduduk-penduduk Kelantan. Dan saya juga berterima kasih kerana Ketua Polis Daerah Besut semalam dalam statementnya mengatakan bahawa setengah-setengah laluan tikus di daerah mereka telah ditutup dengan kon-kon. Ini membantu kita di Kelantan supaya kita dapat mengawal jumlah penduduk-penduduk yang ingin merentas sempadan negeri dan juga daerah. Datuk, melihat kepada kadar kepatuhan rakyat negeri Kelantan terutamanya ataupun orang luar yang ingin masuk ke Kelantan, apa yang berlaku sekiranya berlaku kes ataupun tidak sebenarnya mendapat kebenaran tapi cuba untuk merentas negeri juga? Apa tindakannya, Datuk? Baik, mengenai rentas negeri, rentas sempadan ni, kami di Kelantan ni agak strict sikit kerana kita tidak mahu orang-orang yang tidak sesuai masuk waktu ini. Dan setiap pemeriksaan ataupun sekatan di jalan raya, walaupun ada dokumen itu kita akan teliti satu persatu. Dan kita nak mengesahkan bahawa dokumen itu dokumen benar, betul ataupun palsu. Kerana ada setengah-setengah kes menggunakan dokumen-dokumen yang lama. Jadi jika timbul keraguan, pihak kami akan membaksemakan di mana surat itu dikeluarkan ataupun di mana balai polis mengeluarkan surat kebenaran dan kita akan sahkan. Jadi setakat ni alhamdulillah kita dapat kerjasama baiklah daripada penduduk-penduduk. Dan jika mereka tidak ada kebenaran, memang polis akan arahkan mereka balik. Mereka balik ke lokasi asal. Dan boleh dikatakan setiap hari masih ada penduduk yang cuba merentas negeri dan daerah dan tidak mempunyai dokumen dan kita arahkan patah balik. Kerana betul-betul kita nak memberi komitmen tinggi dalam kita menyekat pergerakan-pergerakan yang tidak perlu. Baik Datuk, kita harapkan agar urusan Sekatan Jalan Raya ini dipermudahkan dan kepatuhan itu dapat dipertingkatkan. Datuk, mungkin kita ingin tanya satu soalan juga ini berkaitan dengan yang sekarang tular mendapat perhatian ramai, kes kompaun 50,000 di Kelantan terutamanya. Mungkin Datuk boleh beri komen sikit perkembangan terkini? Okey, terima kasih. Sebenarnya mungkin ramai rakyat ataupun netizen tidak tahu apa yang berlaku sebelum kejadian kompaun. Jadi dalam tempoh Ramadan baru ni, pihak saya sendiri telah menerima beberapa komplain daripada orang ramai, masyarakat setempat yang mengatakan, yang mendakwa beberapa premis ini tidak patuh SOP. Berniaga sampai awal pagi dan dibenarkan pula dine-in, makan kat kedai dan sebagainya. Dan peringkat awal seperti mana yang kedai burger beritahu, kita pun dah ambil tindakan kompaun. Tapi masih berterusan. Jadi saya kena menimbangkan rayuan komplain daripada netizen yang sebelah lagi berbanding dengan netizen yang sebelah sini. Jadi kita polis akan mengambil tindakan berasaskan pengaduan selain daripada pemantauan yang kita buat. Jadi bila kita polis tidak ambil tindakan, netizen yang komplain juga akan komplain kepada kita. Polis dah bagi maklumat, tak ambil tindakan. Polis kita dah komplain, tak ambil tindakan. Jadi bila kita bertindak, netizen yang lain pula akan memberi sedikit komen lah. Tapi sebenarnya ini sebenarnya tidak ada isu. Sebab seperti mana yang saya keluarkan kenyataan semalam, walaupun tulis 50,000 ke 10,000 ke ataupun berapa pun, itu bukannya muktamad. Dalam Undang-Undang Akta 342 pun telah disebut. Pihak berkuasa polis ni membantu Kementerian Kesihatan dalam melaksanakan dan menguatkuasakan Undang-Undang 342. Jadi selebihnya, kalau tidak berpuas hati, nak buat rayuan dan sebagainya, bolehlah mengemukakan rayuan kepada pejabat kesihatan daerah ataupun negeri. Dan sehubungan itu, satu perbincangan telah pun diadakan antara Polis Kelantan dengan Kementerian Kesihatan di Kelantan. Dan sebahagian besarnya telah pun mengemukakan rayuan kepada KKM. Dan KKM memberi keyakinan, memberi pengakuan bahawa mereka akan memberi pertimbangan sewajarnya berdasarkan case by case. Jadi saya mengharapkanlah semua rakyat Malaysia, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini, supaya kita memberi kewajaran dalam membuat satu-satu tindakan ataupun komen-komen. Saya kadang-kadang sedih juga apabila tugasan-tugasan kita, tugasan pihak berkuasa ni, sejak orang kata apa, sejak awal PKP, awal COVID lagi. Jadi jarang sangatlah orang menghargai polis ni, nampak. Nak hentam ramai. Cepat jadi, je tu
cepat sangat nak komen benda-benda negatif, tak dapat fakta sebenar. Jadi saya mengharapkan semalam pun kita sambut nuzul Quran. Ini memberi kita ruang untuk kita berfikir, muhasabah di mana kita sepatutnya berada. Okey. Jadi harapan saya dengan penjelasan saya ini maka isu-isu yang berbangkit dapatlah diselesaikan sebaik mungkin. Terima kasihlah kepada Yaman juga yang menyokong kita sebenarnya. Betul. Ramai yang menyokong. Cuma orang yang menyokong ni tak suka menulis. Yang menulis ni yang jadi saya harap lepas ni kita sama-sama muhasabah diri. Dan saya juga telah memberi pelakuan bahawa pegawai-pegawai saya perlu memahami sebenar-benarnya di sebalik akta ini. InsyaAllah. Lepas ini kita akan pertingkatkan kecekapan kita, kita akan pertingkatkan kebolehan kita supaya isu-isu ini tidak berbangkit lagi. Ya, insya-Allah. Itu harapan kami juga, Datuk. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa kepada Datuk Syafiq Muhammad, Ketua Polis Kelantan, sudi memberikan penjelasan berkaitan dengan Sekatan Jalan Raya Rentas Negeri dari darat. Kita ingin tinjau berkenaan dengan pemantauan di benteng negara. Untuk itu, sekali lagi bersama dengan saya, panggilan video adalah Laksamana Madya, Datuk Aris Adi Tan Abdullah, Komander National Task Force NTF. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Ya, Khabar? Alhamdulillah sihat juga. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini dalam kesibukan memantau benteng negara. Mungkin yang pertamanya kalau kita boleh tanyakan berkaitan dengan benteng dan juga cabarannya sepanjang bulan Ramadan ini. Mungkin ada perkembangan yang ingin dikongsikan. Silakan Datuk. Mula sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan ribuan masih kerana beri slot kepada NTF pada pagi ini. Sebenarnya sehingga kini benteng telah berjaya melakukan lebih daripada 20,000 tangkapan dan nilai rampasan kita dah menjangkau lebih daripada 450 juta. Tapi untuk musim ataupun bulan Ramadan ini, aktiviti penyeludupan bahan terlarang seperti daun ketum, minuman keras dan juga rokok tidak berkurangan. Bahan kawalan seperti keperluan harian, mercun semakin meningkat dan konsisten setiap hari. Ia merupakan sumber pendapatan rakyat tempatan di sepadan kita. Dalam tempoh ini juga jumlah sebanyak lebih kurang 4.2 juta nilai rampasan telah direkodkan. Dalam tempoh ini juga seramai 19 orang tekong, 29 orang penyeledup dan juga 292 parti telah ditahan. Tangkapan parti ini melibatkan seramai 149 parti yang masuk, 47 parti yang keluar dan 56 parti yang ditangkap domestik. Tangkapan tekong pula melibatkan warga Malaysia seramai 12 orang, Indonesian 5 dan Filipin 2. Manakala tangkapan penyelundup melibatkan warga Malaysia seramai 25 orang, Thailand 3 dan Pakistan 1. Dan pergerakan keluar dan masuk parti masih bertumpu di Johor, di negeri Johor, Selangor, Sarawak dan juga pantai timur Sabah. Manakala aktiviti penyelundupan barangan kekal konsisten di utara semenanjung Malaysia. Datuk, kita melihat kepada visual-visual pemantauan yang dilakukan dari udara kepada ke laut-laut ataupun perairan di negara kita. Melihat kepada cabaran sekarang ini dengan pendatang asing tanpa izinnya parti, dengan cabaran COVID-19 sekarang ini bulan Ramadan, bagaimana sebenarnya pemantauan itu dilakukan dan anggota ini diberikan arahan untuk melakukan pemantauan yang terbaik, Datuk? Memang di bulan Ramadan ini anggota agensi keselamatan dan juga penguatkuasa benteng ini tetap menjalani ibadah berpuasa. Walaupun cabaran yang dihadapi seperti bertugas dalam keadaan panas terik, keletihan dan juga berbuka puasa di lautan ataupun outpost kawalan seakan sudah menjadi rutin mereka. Tapi demi mengalas tugas dan amanah untuk negara, maka kedatangan bulan Ramadan tidak mematahkan semangat mereka berkat pengalaman serta latihan selama inilah.
Manakala yang menjadi cabaran kita adalah modus operandi sindiket penyeludup aktif di kalangan rakyat tempatan dan berubah seperti waktu menjalani aktiviti di waktu maghrib ataupun daripada waktu berbuka sehingga ke sahur meninggal. Satu lagi adalah strategi mereka meninggalkan barangan duduk di lokasi ataupun dump point semakin kerap. Dan juga mereka memperbagaikan mod pengangkutan lah, seperti lori trailer, Grab dan juga e-hailing dan menggunakan laluan-laluan haram yang baru lah. Selain daripada itu, pergerakan keluar masuk parti dilihat konsisten setiap minggu. Sama ada melibatkan warga Indonesia, majoritinya, maupun Thailand. Selain daripada itu kan, pekerja migran Indonesia ataupun kita panggil PMI akan bergerak keluar pulang ke Indonesia menjelang Ramadan hingga Aidilfitri secara aktif beramai-ramai sama ada melalui jalan darat ataupun laut. Juga mereka memilih laluan tikus bagi mengelak mengikut prosedur pemeriksaan kesihatan dan dikuarantinkan, dan juga mempergiatkan promosi dan juga pasaran. Perkara yang sama juga berlaku kepada parti daripada Thailand lah. Petunjuk-petunjuk yang saya sebutkan tadi seperti penularan virus varian baru di negara selantau dan sebagainya, semua ni adalah amalan awal untuk unit beroperasi sentiasa berada di tahap yang lebih bersiap siaga untuk menghadapi ancaman semua ni lah. Itulah sedikit cabaran yang kita hadapi di musim Ramadan. Ya, Datuk, yang terakhir mungkin boleh berikan harapan kepada rakyat Malaysia terutamanya yang menonton pada pagi ini sekiranya ingin membantu memberikan maklumat dan informasi berkaitan dengan segala pemantauan yang dilakukan ini. Silakan. Baiklah, saya rasa saya nak untuk yang semua 19 agensi yang bersama dengan National Task Force ni, saya memohonlah supaya kita semua menekat dan juga sebulat suara untuk melaksanakan outbanding yang bersepadu ini. Seperti kita selalu dengar dalam, izinkan saya cakap dalam bahasa Inggeris, if you want a different result, you can't be doing the same thing. We require to adopt a different strategy lah. Dan saya percaya outbanding ataupun pendekatan benteng ni adalah sesuatu yang berlainan. InsyaAllah akan bagi output yang lebih memberansangkan. Selain daripada itu, tanggungjawab membesarkan negara bukan dikalah sepenuhnya oleh pasukan keselamatan sahaja. Ia melibatkan semua pihak masyarakat, netizen dan semua peringkat rakyat Malaysia. Justru itu saya mintalah supaya orang-orang tempatan janganlah terlibat menjadi pengkhianat negara dengan menjadi tekong dan dalang dalam sebarang aktiviti pencerobohan. Teruslah minta semua memberikan sokongan kepada pasukan keselamatan dan memberikan saranan yang membina dan hindari penularan berita yang palsu. Selain itu, saya selaku Komandan National Task Force juga mewakili semua melafazkan ikrar akan memerangi penceroboh parti sehingga akan umbi dan akan terus komited untuk memperkasakan perbatasan negara. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang maklumat mengenai parti, sila hubungi kepada talian ataupun hotline NTF. Saya bacakan nombornya, iaitu 011-62-51-1223. Itu sahaja. Terima kasih banyak. Baik Datuk, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Diharap dapat menjalankan tugas dengan sebaiknya, insya-Allah. Itu harapan kami. Assalamualaikum, jumpa lagi insya-Allah. Laksamana Madya Datuk Aris Aditan Abdullah, Komandan National Task Force NTF yang bersama dengan kita pada pagi ini, sudi untuk berkongsi berkaitan dengan perkembangan pemantauan di benteng negara, benteng terutamanya. Jadi kita nak berhenti seketika kerana selepas ni ada perkongsian berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 fasa kedua. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di MSI.
Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di MHI. Dan kita akan teruskan pengisian pada pagi ini berkenaan dengan vaksinasi COVID-19. Ini telah pun masuk ke fasa kedua. Jadi kita sedia maklum bahawa warga emas yang berusia 60 tahun ke atas, warga yang berisiko dan OKU, inilah dia penumpuan diberikan oleh mereka untuk mendapat vaksin. Dalam ketiga-tiga fasa pertama telah pun dimulakan oleh Yang Berhormat pemberian kepada PM kita 24 Februari dan ini merupakan fasa kedua dan saya percaya bahawa fasa kedua ini adalah fasa yang paling kritikal lah. Sebab kalau kita lihat jumlah kematian pun semakin hari semakin meningkat dan purata mereka yang meninggal dunia ini adalah golongan yang berisiko lah, sama ada mereka ni berumur 60 ataupun 75 tahun dan ke atas. Oleh itu kita nak bawakan satu topik menarik juga untuk kami berikan kepada anda, iaitu berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini dan tumpuan diberikan untuk fasa kedua, iaitu golongan-golongan yang Faria sebutkan tadi. Dengan itu kita bersama dengan tetamu kita, Dr. Saidatul Nurbaya Buang, merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga KKM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami. Pastinya Doktor antara Barisan Harapan yang telah lengkap vaksinasinya. Baik, kita bercakap berkenaan dengan fasa kedua ni yang telah bermula pada 19 April. Bila kita bercakap mengenai Barisan Harapan, lain dia punya penerimaan kita masyarakat, oh mereka ni hero-hero. Tapi bila bercakap berkenaan dengan tiga kategori ni, warga emas 60 tahun ke atas, kan, berisiko tinggi dan OKU, ini kita melihat bagaimana tahap kesihatan mereka itu telah berada pada satu tahap yang lain. Jadi mungkin pada untuk kali ini yang untuk awalnya mungkin doktor boleh kongsikan bersama kami mengenai dengan status program imunisasi COVID-19 kemasan ini untuk fasa kedua. Okey, terima kasih. Pertama kalinya terima kasih kerana menjemput KKM bagi berkongsi apa sebenarnya berlaku pada fasa 2 ataupun apa yang akan berlaku pada fasa 2. Sebenarnya kalau kita kata vaksin COVID-19 ni adalah satu langkah yang Kementerian Kesihatan atau Kerajaan ambil bagi mengurangkan kesan pandemik ini Okey. Di mana kalau kita lihat bagaimana dikatakan tadi, ia bermula dengan pemberian kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 24 Mei diikuti oleh frontliners Kalau frontliners lebih kurang 600,000 frontliners kesihatan dan bukan kesihatan telah pun diberi suntikan sehingga kita kata 28 Mei kalau kita lihat keseluruhan program imunisasi COVID kebangsaan ini seramai 871,000 lebih daripada 871,000 penerima vaksin telah menerima vaksin mereka. Dan daripada jumlah tersebut lebih daripada 538,000 telah melengkapkan 2 dos. Bermakna kalau kita campur 800, sebab seseorang yang nak terima vaksin ni dia perlu terima bukan satu tapi dua. So bila dua bermakna walaupun kita kata kita nampak macam 800,000, sebenarnya anggota yang telah diberi suntikan sebanyak 1.4 juta dos. Sebab selepas 20 hari, hari ke-21 penerima ni kena terima dos 2 mereka pula. Jadi ini bergantung kepada bekalan vaksin kita lah yang sedia ada. So kalau kita lihat pada fasa 2 ni, siapa yang kita sasarkan? Ini adalah satu fasa khusus untuk mereka kita panggil sebagai orang yang berisiko. Siapa? Macam tadi disebutkan. Pertama, warga emas. Siapa warga emas? Mereka berusia 60 tahun dan ke atas. Yang kedua, mereka yang berumur 18 tahun ke atas yang mempunyai penyakit kronik seperti hypertension, diabetes, sakit buah pinggang, asma dan sebagainya So kenapa kita bagi prioriti ini kepada mereka? Kerana sebagaimana kita tahu sekarang daripada dulu lagi bermulanya pandemik ini, kalau yang mendapat rawatan di ICU dan kematian adalah golongan mereka yang mempunyai penyakit kronik, khususnya dalam kalangan warga emas. Jadi pada fasa ini tujuannya khusus melindungi mereka daripada warga emas ni dan sekarang ni kalau dulu kita fasa 1 kita beri vaksinasi di klinik dan hospital sebab ini khusus untuk anggota Barisan Harapan. Tetapi dalam fasa 2 ni kita mula memberi di pusat-pusat pemberian vaksin awam yang berada dalam komuniti. Kita menggunakan dewan, stadium dan pada hari ini kita ada dalam 30
pusat pemberian vaksin awam dan bilangan ini akan meningkat apabila bekalan vaksin kita meningkat kemudian nanti. Berbanding fasa 1 khususnya untuk frontliners, dan saya percaya bahawa fasa kedua ini lebih mencabar lagi. Mencabar lagi ini banyaklah boleh kita berikan cabangnya, ya, khususnya untuk ibu bapa kita yang mungkin kurang yakinlah tentang suntikan vaksin ini. Sebab yang fasa pertama hari itu mungkin kita dah kenal pasti, dah ada nama-nama yang telah pun diberikan oleh pihak jabatan sendiri. Tetapi untuk yang fasa kedua ini, cabarannya lebih, saya percaya. Bagaimana doktor melihat sambutan masyarakat terhadap imunisasi ini bagi golongan fasa kedua ini, doktor? Okay, ini cabaran ni sebab fasa 2 ni menentukan kejayaan fasa seterusnya, ya. Okey, dalam fasa 2 ni kalau kata fasa macam dikatakan tadi, fasa 1 kita mendapat senarai nama 600,000 frontliners. Dan kita boleh beri mereka appointment. Tetapi dalam fasa 2 kita sangat bergantung kepada masyarakat khususnya yang 3 kategori tadi untuk berdaftar di dalam sistem MySejahtera ataupun kita kata website vaksin COVID, ya. So sekiranya pendaftaran, kalau kita lihat dari sejumlah pendaftaran, ya, kalau kita bandingkan dalam aplikasi MySejahtera semenjak kita introduce tahun lalu, kita ada 22 juta pengguna MySejahtera. Tetapi sehingga semalam, ya, kita ada lebih kurang 9 juta lebih sahaja daripada 22 juta ini yang berdaftar untuk vaksinasi. Jadi kita pun merasakan bahawa terdapat keperluan khususnya, ya, bagi fasa 2 ni untuk warga emas, ya, khususnya nak mohon sangat agar anak-anak yang mana ibu bapa mereka tidak mempunyai aplikasi ini daftar pertama mak dan ayah mereka sebagai dependent ataupun dalam bahasa Malaysianya kita kata orang di bawah jagaan, ya. So sekiranya didaftar di bawah orang di bawah jagaan ini, maka apabila, ya, si ayah ataupun ibu mendapat jemputan, anak itu akan dimaklumkan melalui aplikasi MySejahtera Anak. Yang kedua, bagi mereka yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera, beberapa cara boleh buat. Pertama, mereka boleh pergi ke laman sesawang vaksin COVID tadi. So di sini mereka boleh mendaftarkan ibu bapa mereka, ya, di mana ini mereka juga seterusnya akan diberi temujanji. Dan ada juga di kawasan pendalaman di mana jawatan kuasa masjid, kampung digunakan untuk membuat pendaftaran. So there ada beberapa cara dan kita mohon sangat cara-cara ini digunakan sebab ini satu peluang untuk memastikan semua warga emas kita, ya, sebab kita berdaftar, ada 9.4 juta yang kita sasarkan dalam fasa 2. Tetapi yang berdaftar sehingga kini kita ada 3 juta lebih, maknanya 30%. So masih ada 60% lagi yang tidak berdaftar, ya. Baik, mungkin berbaki tu mungkin dah masih lagi was-was macam selamat tak selamat, kan, macam mana kesan sampingannya. Tapi ini, doktor, kita ada sedikit berkongsi dengan penonton MHI bagaimana memberi pandangan mereka, bagaimana untuk meyakinkan ibu bapa bahawa vaksinasi ini selamat untuk diambil. Jadi ini mungkin kita boleh bacakan perkongsian penonton ataupun pengikut FB Facebook MHI kita yang kita boleh bacakan antaranya, Fadli. Okey, antaranya daripada Ilyas Omar katanya, kita bercakap parent kita kalau suntik senang travel nanti jumpa. Okey, dia kata kalau dah suntik senanglah nak travel, kan. Okey, daripada Hanif Bahari kata yakinkan mereka yang vaksin ini adalah satu ubat yang tidak memudaratkan, malah dapat melindungi mereka kerana mereka golongan yang berisiko tinggi. Seperti mana mereka ambil ubat untuk sihat, seperti itulah pengambilan vaksin ini. Dan bila dah vaksin, mereka akan lebih selamat dan risiko untuk dijangkiti lebih rendah berbanding mereka yang tidak divaksin. Okey. Ini daripada Cik Iza Yuzri. Alhamdulillah, kedua ibu bapa saya sangat terbuka berkenaan dengan vaksin ini. Dan mereka berdua sudah pun bersedia untuk menerima vaksin tersebut. Kami adik-beradik telah dari awal daftarkan mereka menerima vaksin sejak awal diarahkan berbuat demikian. Okey, ini antara sebahagian daripada rakyat Malaysia, anak-anak yang memberikan keyakinan, bagi motivasi pada ibu bapa untuk mengambil vaksin ini. Cuma, ya, doktor, bila kita membaca ni, kadang-kadang mungkin ada segelintir yang tidak mempercayai kata-kata. Kan kadang-kadang kata action tu lebih daripada kata-kata. Jadi bagaimana, doktor, cabaran untuk menangani
cerita-cerita yang tular di laman media sosial kan, kata begini-begini kesannya dan sebagainya, itu lagi membimbangkan daripada apa yang diperkatakan, oh tak apa, selamat. Okey. Ya, benar ya, sebab kalau kita lihat kaedah yang digunakan oleh kita kata segelintir masyarakat adalah dengan mempamerkan cerita-cerita yang negatif, betul? Disebutkan bahawa kalau kena ini dikaitkan terus dengan vaksin. Ya, sedangkan sebenarnya kita tahu bahawa memang betul ada kesan vaksin, tetapi kesan sampingan ini kebanyakannya adalah kesan ringan ya. Dan sekiranya berlaku apa-apa kesan yang berat, mereka sepatutnya memaklumkan, dan kita akan menyiasat sebenarnya setiap kes yang berlaku, contohnya kematian sekalipun ya selepas divaksinasi akan disiasat oleh Kementerian Kesihatan dan ditentukan betul ke kematian ini akibat vaksin ataupun tidak. Masalah yang timbul dalam kalangan masyarakat kita adalah kegemaran ya segelintir ini meviralkan benda yang tak pasti. Ya, belum apa lagi dia telah membuat andaian sendiri ataupun kita kata pengesahan. Mengatakan ini sebab vaksin. Jadi ini adalah satu, kita mohon supaya segelintir masyarakat ini sekiranya mendapat mesej seperti ini, fikir, baca betulkah ini dan kaji dengan membaca lebih banyak maklumat supaya mereka tidak menjadi menularkan fitnah terhadap vaksin yang tidak bersalah ini. Betul, kita tidak boleh sewenang-wenangnya percaya apa yang kita baca sama ada di Facebook ke ataupun tular di WhatsApp group dan sebagainya. Baik, kita nak bersama dengan salah seorang daripada penerima vaksin dan kita terus saja ingin bersama dengan Sahibus Samahah Datuk Muhammad Syukri Muhammad yang juga merupakan Mufti Negeri Kelantan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dekat sini mengucapkan selamat meneruskan ibadah puasa, Datuk ya. Okey, Datuk, kita bercakap berkenaan dengan vaksin dan kita difahamkan Datuk pernah dijangkiti COVID-19 ini dan Datuk juga mengatakan bahawa ianya menyedarkan kepada kita semualah betapa pentingnya kita menerima suntikan vaksin ini. Apa pandangan Datuk tentang perkara ini? Ya, terima kasih Encik Faris. Ya, memang saya pada tahun lepas lah, bulan 4 pada tahun lepas ditimpa musibah COVID-19 ini lah. Dan memang seluruh dunia ya tahun lepas telah ditimpa wabak ini. Artinya ini bukan lagi khayalan, bukan lagi anggapan, bukan lagi apa tu yang kita panggil persepsi. Ini sudah kenyataan. Jadi dan saya percaya bahawa wabak ini adalah mendatangkan berbahaya, mudarat yang boleh membawa maut. Kita dapati bahawa berjuta orang sudah meninggal dunia. Jadi persoalan ataupun isu yang perlu kita bertanya kepada diri kita, apakah ia perlu dicegah ataupun perlu dirawat? Itu persoalan yang kita perlu tanya. Jadi bagi saya kita perlu mencegah, kita perlu merawat, sebab Allah menurunkan sesuatu penyakit itu bersamanya ubat, bersamanya penawar. Jadi dari segi akidah keimanan kita pun Islam mengajar kita iaitu supaya mencari sebab musabab. Kalau kita dahaga, kita perlu minum. Kalau kita lapar, kita perlu makan. Kalau kita sakit, kita perlu ubat. Itu memang sudah merupakan bahagian daripada kepercayaan kita kepada qada dan qadar. Jadi bersama kita tadi sudah pun doktor menerangkan tentang vaksin. Jadi setakat yang saya faham, vaksin ini sejenis agen yang bertindak untuk merangsang sistem pertahanan tubuh kita. Baik. Jadi tentu kita kalau kita mengambil vaksin ini, maknanya bagi kita dapat melawan
virus ataupun bakteria yang kemungkinan menyerang kita. Jadi vaksin inilah yang boleh bertindak balas bagi menghasilkan antibody. Yeah. Dan saya mengikut pembacaan saya lah, vaksin ini sudah lama. Kalau tak silap saya diperkenalkan pada tahun 1796 lagi. 1786, maknanya kira-kira 300 tahun lebih dah. Ya, pastinya Dan kita di negara kita ini pula, pemberian vaksin ini sudah lama. Tahun 1960 sudah diperkenalkan. Baik. Kita dulu diserang penyakit TB, batuk kering. Sudah ada vaksin. Lalu diperkenalkan BCG, hepatitis B, polio, campak, rubella, macam-macam lagi. Bahkan setiap tahun orang yang nak pergi haji, dia akan disuntik dengan vaksin. Baik, Datuk. Baik. Jadi pemberian vaksin ini adalah, kalau dilihat dari segi pengajaran Islam, dia merupakan bagi memenuhi maqasidus syariah, iaitu menjaga nyawa, hifzun nafs, jaga nyawa. Jadi terima kasih dengan penjelasan ini, Datuk. Ya. Mungkin sedikit sebanyak apa yang dikongsikan ini menjadi penguat semangat juga kepada untuk golongan untuk fasa yang kedua ini, seperti mana yang Datuk kongsikan. Sebenarnya kita pun perlu ada cari ilmu sendiri untuk memahami sebenarnya berkenaan dengan vaksin ini, ya, Datuk, kan? Macam Datuk perlu membaca dan sebagainya, mengkaji bahawa bagaimana Allah SWT itu menimbulkan penyakit dan juga ubatnya. Itu sebenarnya kita perlu tahu. Terima kasih banyak-banyak Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Kita doakan nanti mungkin untuk vaksin yang kedua pada 20 bila pada 18 Mei 18 hari bulan 5 ni. Kita doakan yang terbaik, insya-Allah. Moga-moga sihat walafiat. Insya-Allah. Datuk. Salam. Orang kata insya-Allah khair. Salam Ramadan. Datuk. Itu dia. Sama-sama. Itu pun antara pengalaman dan juga penjelasan yang saya rasa perlu diberi tumpuan. Betul. Setiap penyakit diturunkan ada ubatnya. Kan? Maknanya itu pengalaman ini sebenarnya kata-kata yang sebeginilah sepatutnya boleh menyedarkan mereka yang masih lagi tumbuh dan lihat. Ragu-ragu, Datuk, kan? Datuk. Amin. Okey, Doktor, anda kata kalau ialah mereka ni yang mana mungkin dah pun mendaftar dekat aplikasi MySejahtera, kadang-kadang mereka ni tahu mendaftar sahaja, tetapi tidak tahu rupa-rupanya nama-nama mereka ni telah pun dipanggil untuk tujuan vaksinasi ini. Jadi macam mana caranya untuk mereka mengetahui tentang janji temunya telah pun ditetapkan? Okey, sebenarnya seseorang ini akan dimaklumkan tentang janji temu mereka 2 minggu sebelum tarikh vaksinasi. Kalau kata melalui aplikasi MySejahtera, mereka perlu membuka aplikasi MySejahtera tu pada satu. Kena sentiasa check lah. Kena sentiasa check. Sebab dia kena tekan yang gambar jarum tu kat situ. Oh, dia bagi tahu lah. Aplikasi ada gambar jarum, bila dia tekan situ dia ada satu dia kata tag yang dia kata vaksinasi untuk nama sesiapa penama tu, tekan di situ dan dia akan dapat tahu tarikh vaksinasi dia di dalam tu dan seterusnya. Yang kedua, sistem aplikasi ini akan memanggil setiap 3 hari sebelum vaksinasi. Dia akan peringatannya 3 hari sebelum menerima tarikh. Selain daripada itu, bagi mereka yang tidak menjawab aplikasi MySejahtera, buat panggilan telefon, hantar SMS supaya mereka datang. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Sadatul Nurbaya Buang, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, bahagian pembangunan kesihatan keluarga KKM. Saya rasa penjelasan doktor tu pun sangat terang, sangat tenang. Tu pun kita ambil betul-betul tu. Jadi kita sebagai anak tu itu pentinglah, kadang ibu bapa ni terlepas badan tentang perkara ini. Jadi kita sebagai anak-anak harus memberikan galakan untuk ibu bapa kita menerima suntikan vaksin ini. Okey, kita banyak lagi perkongsian, Faria. Ya, kita nak bahas ketika kembali nanti. Pengesahannya antaranya kita nak mengetahui berkenaan dengan ini antara produk dan juga bagaimana kita perlu membantu mereka yang memerlukan di Syria. Semua selepas ini di MHI. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan perkongsian raya dan antara yang nak disemarakkan adalah satu perkongsian ini. Jadi saya nak teruskan bersama dengan Aslinda dan juga Wawa, pengasas Noras Velda Resources. Silakan. Terima kasih, Hanif. Hai, Assalamualaikum. Saya Kak Noras, founder kepada Noras Velda Rich Anggun Beauty.
kepakaran saya ialah membantu wanita yang ingin mengurangkan berat badan tetapi trauma untuk menggunakan ubat-ubatan dan pil-pil. Produk pertama kami ialah sabun bara. Sabun bara ini mampu membantu wanita untuk menghapuskan selulit di dalam di permukaan kulit ya, dan juga dapat mengurangkan bau badan, dapat mencerahkan kulit. Amat sesuai sangat untuk wanita yang ingin cerah dan juga dalam pantang. Okey, produk kedua kami ialah krim langsing yang mampu membantu wanita untuk mengurangkan berat badan, membakar lemak terutama di bahagian peha, lengan dan juga betis. Dan juga amat sesuai untuk yang mengalami masalah sakit sendi. Produk ketiga kami ialah Mak Datin. Jus Mak Datin ya, sangat baik untuk wanita yang mengalami masalah-masalah keputihan, period tak lancar dan juga Miss V berbau. Yang paling best sekali untuk wanita yang mengalami masalah tidak merasa hubungan suami isteri. Jadi kami bantu ya wanita yang inginkan kebaikan jus kami. Kita persilakan Wawa untuk menerangkan yang selanjutnya. Okey, hai, saya Wawa. Boleh panggil saya Wawa Mak Datin. Okey, sempena bulan Ramadan ini kita nak menyambut Syawal, kita nak raya kan, nak raya. Wawa nak bagi tahu Noras Vilda ada buat shocking sales yang akan berlangsung selama 48 jam bermula daripada hari ini sehingga 2 Mei ini. So, apa yang menariknya adalah shocking sales ini combo, kita ada buat setiap produk ada buat combo beli 2 percuma 1, dapat lagi hadiah misteri. Yang paling best dia, setiap pembelian boleh dapat anda layak bakal memenangi cabutan bertuah gelang emas pulut Dhaka. Ya. Okey, kepada sesiapa yang nak jadi ejen dan dropship kita, nak buat duit, nak buat side income, kita boleh guide sampai berjaya. So, macam mana nak dapatkan combo ni, macam mana nak daftar jadi ejen? Anda boleh hubungi kita di 018-3700-954 ataupun boleh tengok IG dan Facebook kita Noras Vilda HQ. So, cepat-cepat dapatkan promo ini. Jangan lupa, dengan Noras Vilda, barulah mantap! Bye! Wah, memang mantap. Nampak macam kawan-kawan, tapi sebenarnya ini adalah ibu dan anaknya Wawa dan juga Kak Nora. Terima kasih banyak-banyak daripada Noras Vilda Resources. Jadi kita nak teruskan perkongsian ini berkaitan dengan peduli insan dan rakan setugas Fariha On ada perkongsiannya. Silakan. Baik, terima kasih Hanif. Kita nak mengimarkan lagi Ramadan ini kan. Dalam Ramadan ini sebenarnya sesuai juga sebenarnya dialu-alukan untuk kita memberi sumbangan sedekah kepada mereka yang memerlukan. Dan kali ini mungkin pastinya anda juga boleh bersama-sama untuk misi kemanusiaan membantu pelarian di Syria. Kita nak bersama dengan Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, merupakan pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita bercakap berkenaan dengan bantuan kemanusiaan bagi pelarian-pelarian Syria ini. Mungkin kita nak tahu juga mengapa sebenarnya Pertubuhan Peduli Insan Malaysia memilih untuk menjalankan kempen bantuan kemanusiaan seperti ini. Pertama sekali, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, mengapa Syria adalah disebabkan oleh bagaimana kesukaran dan kesengsaraan yang dihadapi oleh saudara kita di sana dalam jumlah yang begitu besar, yang mana PBB sebut bahawa ini adalah antara krisis kemanusiaan yang paling besar dalam abad ini. Kerana apa? Kerana dah hampir 12 juta yang kehilangan tempat tinggal, ratusan ribu yang setiap hari kelaparan, ibu-ibu tunggal yang kehilangan suami, anak-anak yang kehilangan ayah ataupun ibu. Semua ini apabila kita rangkumkan menyebabkan sesuatu kesukaran yang kita tak dapat nak ungkapkan dengan kata-kata apa yang dihadapi oleh mereka. Atas sandaran itu, kita cuba sedaya upaya untuk, bukan kita tak mampu untuk nak selamatkan mereka, tetapi meringankan sedikit apa yang dihadapi oleh mereka, insya-Allah. Baik. Sebenarnya mungkin ada sasaran kalian kan untuk mengutip sumbangan yang seberapa banyak untuk membantu mereka ni. Mungkin untuk kali ini Peduli Insan melalui kempen Infak Ramadan Syria 10 sehingga hari ini, apa yang sebenarnya sasaran kalian? Okey, berkenaan dengan sasaran, saya lebih suka untuk kita cerita macam mana sasaran bantuan yang kita nak berikan kepada mereka. Kita bermula daripada awal separuh
Ramadan yang pertama ini dengan 5 dapur, yang mana 5 dapur ini tumpuan kita adalah untuk kita berikan iftar, berbuka puasa kepada saudara-saudara kita di sana yang jumlahnya puluhan ribu, yang mana setiap hari kita cuba keluarkan ribuan juadah makanan, satu juadah mencukupi untuk satu keluarga. Dan kita punya sasaran kita dalam 40,000 lah. Dan alhamdulillah kita dah selesai hidupkan 5 dapur, dan insya-Allah kita sedang proses untuk hidupkan 2 dapur, dan insya-Allah dalam 10 hari yang terakhir kita sasarkan untuk kita hidupkan 7 dapur berterusan semaksimum mungkin, dan kita perlukan kepada sokongan semua insya-Allah. Mungkin Cik Luman sendiri kan, bila sebab kalian sudah bersama dengan misi bantuan ini dah lama dengan Syria sejak 2012 kan, melihat perjalanan tahun demi tahun, dan kali ini pula seperti tahun ini kita dengan COVID-nya kan, dengan bulan Ramadan, bagaimana keadaan mereka? Sebenarnya dari tahun ke tahun keadaan mereka sebenarnya lebih teruk. Sebab apa? Kalau kata sebelum ini, kalau contohnya 2-3 bulan yang lalu mungkin mereka menghadapi musim sejuk dalam kain yang cukup nipis, kanvas, sangat teruk. Tapi sekarang ini kelaparan ditambah pula dengan COVID yang begitu tersebar begitu luas di sana, sebab sukar untuk dibendung, dalam keadaan kelaparan yang sangat-sangat. Dan saya jumpa bagaimana ibu-ibu dan ayah-ayah yang sanggup tak berbuka puasa untuk berikan sekeping 2 keping roti kepada anak-anak mereka yang masih kecil, yang belum faham apa makna kesukaran dalam bulan Ramadan ini. Jadi benda yang macam itu sangat-sangat, saya lihat pada bulan 1, bulan 2 ketika saya pergi, sangat-sangat meruntun jiwa, yang kita sangat teruklah untuk dirasai oleh mereka. Walaupun kita berdepan dengan COVID di sini lain kan? Sangat lain. Jadi mungkin bagaimana untuk kali ini kita sama-sama menyeru rakyat Malaysia untuk memberi sumbangan kepada mereka ini kan, melalui Peduli Insan. Betul, kami merayu sebenarnya untuk sama-sama kita berikan sedikit kelainan, terutamanya di bulan Ramadan ini, di dalam Ramadan mereka, terutamanya apabila kita bantu ini bukan sekadar kita beri makan, tetapi kita menyelamatkan mereka dari kelaparan yang bersangatan. Dalam masa yang sama kita memberikan sokongan ketika mana mereka merasakan diri mereka keseorangan, ada orang yang bantu, ada orang yang berikan makan, dan orang yang menyelamatkan mereka dari kelaparan. Ini sesuatu yang sangat berharga buat diri mereka dan sangat berharga untuk diri kita sebenarnya, insya-Allah. Jadi ini antara boleh disalurkan sebagaimana yang informasi kita kongsikan di Kaca TV kan, sumbang-sumbang ini, dan mungkin harapan Cik Luman sendirilah, apabila kita inginkan lebih ramai lagi yang ke depan kan, untuk membantu pelayaran Syria ini. Kita hanya dengar pelayaran Syria, tapi sejauh mana kita harus ke depan, tidak pun sedikit kan, sebanyak membantu. Betul, sebenarnya apa yang paling menakutkan kami sebenarnya apabila satu hari nanti di dalam bulan, salah satu daripada hari di bulan Ramadan ini, ketika mana anak-anak kecil menunggu untuk tibanya makanan, ada kami punya wakil di sana bagi tahu hari ini kutipan tak dapat nak dikumpul dengan banyak dan kami tak dapat berikan. Satu benda yang cukup menakutkan kami. Menangis saya fikir apabila benda ini kami terpaksa luahkan kepada mereka. Jadi harapan kami daripada semua kita yang mendengar, agar kongsilah sikit rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kita selamatkan mereka dan kita ubah mereka punya kehidupan sedikit lebih baik, terutama di bulan Ramadan ini. Sebenarnya mereka perlukan kita perlukan mereka untuk menjadi perantara sumbangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapan kami agar dalam hari-hari yang berbaki bulan Ramadan ini dapat kita sama-sama bantu mereka. Kesakitan yang dirasai oleh mereka sebenarnya bukan kesakitan mereka seorang, turut dirasai oleh kita. Ini dapat saksikan juga kan, ini antara juadah yang kita agihkan. Juadah macam mana muka mereka memang seekor ayam satu keluarga dah. Sangat seronok bagi mereka, insya-Allah. Ya Allah. Dan mungkin pastinya bila mendengar sumbangan ini daripada rakyat Malaysia, mereka juga memang mengenali negara Malaysia itu dengan sumbangan ini, dan kita mengharapkan lebih ramai lagi rakyat Malaysia. Apatah lagi kita pergi bazar Ramadan ni kan, Cik Luman, membazir itu bagilah sedikit. Mungkin Cik Luman boleh bacakan sedikitlah di mana boleh kita sumbangkan akaun banknya kan. Okey, baik, insya-Allah seperti mana yang tertera di Kaca TV lah, insya-Allah kita boleh menyumbang melalui terus melalui akaun bank kita CIMB seperti mana yang tertera, ataupun melalui website yang kita sediakan platform dan payment gateway lebih mudah lah, www.peduliinsan.org.
ataupun kita boleh juga menghubungi kami untuk mengetahui sebarang informasi dan pertanyaan melalui nombor yang tertera dan begitu juga melalui kita punya media sosial kita seperti Facebook dan Instagram yang kita buat live setiap petang untuk kita tunjukkan macam mana dapur tu beroperasi, macam mana pengagihan. Alhamdulillah, insya-Allah. Lihat sendiri kan bagaimana operasi itu dilakukan. Baik, terima kasih banyak Cik Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan merupakan pengurusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Kita berharap sangat hari Jumaat ni, bulan Ramadan ni, ramai akan datang membantu untuk mereka memberikan sedikit senyuman kepada pelarian Syria. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembali nanti, ini pastinya akan mengubat rindu peminat-peminat elit. Kini mereka telah bergabung. Semua selepas ini di MHI. Alhamdulillah. Saya tengok yang terujanya adalah mereka ni. Melihat aksi sendiri di KLCC. Mereka pun baru sendiri dapat saksikan. Kita pun kalau kita buat baru nak tengok kita pun excited. Penonton Malaysia hari ini pun bertuah. Sebab apa? Sebab memang lepas ni memang kalau cek kat YouTube ke apa tak ada tau. Belum ada lagi? Belum ada lagi. Okay. Difahamkan mereka ni akan keluarkan dekat YouTube pukul 10 malam ni insya-Allah. 10 malam ni? Malam ni pukul 10. Kita awal betul ni. 10 pagi. 10 pagi. Lama sangat. Walaupun belum perkenalkan dah dengar suara. Dah ada. Okey, jom terus. Kumpulan elit. Ya. Hai semua, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Jelitawan ini. Inilah bidadari syurga. Masih mulut. Okey. Kita ada dari sana AB, kita ada Wati, kita ada Linda dan Azhar. Tak cukup ni? Tak. Cukup. Sasha kat Dubai. Okey. Mungkin sebelum tu kita nak tahu jugalah bagaimana kalian boleh bergabung kembali. Lama dah ni kan tak bersama. Berapa tahun? 20 tahun ada? Lama dah. 25, Elite sebenarnya 25 tahun. Tapi saya keluar, lepas tu maknanya kita bersama balik tu dalam yang tak bergrup tu 20 tahun lah. Yang 5 tahun pertama tu saya ada lah. Okey. Jadi ini selepas 20 tahun 20 tu tahun. kembali. Okey. Bagaimana sebenarnya gabungan jalinan kembali ni? Siapa punya idea ni? Okay, sebenarnya idea daripada bos kita lah, Datuk Norman. Okey. Dia jumpa Linda masa tu ada something kita buat projek untuk novel Linda. So dia cakap, Linda, rasanya kalau abang nak ada idea nak buat Elite kembali untuk 5 orang, tapi nak 5 tak nak 4 dia cakap. Rasa boleh tak Linda cuba satukan? Cakap insya-Allah lah, dia cakap macam tu je. Tapi hari yang sama malam tu terus Linda masuk grup. Lepas tu ada grup WhatsApp. Ke buat grup baru kan? Tak, memang ada. Memang ada grup sama. So bila tanya, dia orang tak ada masalah. So semua okey je. Dan kita orang terus proceed dalam masa seminggu 2 je settle semua. Okey. Masa tu Sasha dekat luar negara? Sasha ada kat sini. Oh, kebetulan dia memang kat sini lah. Sebab memang Linda push untuk buat cepat sebab takut Sasha dah fly ke Dubai. So kita buat cepat lah masa tu. Alhamdulillah settle semua. Baru berapa minit Mr. Ran? Kenapa Farid? Penampil dah cakap ada orang pemanggil. Wow, nampak tak? Pendengar elit ni. Walaupun kita tak bagi nombor telefon. Belum lagi. Dah ada on call. Jadi kita nak pendengar pemanggil. Siapa tu? Assalamualaikum. Okey. Hai. Hello. Biarlah nama manggil. Dengar tak? Macam dah kenal. Siapa tu? Ini suspend ni, makin suspend pula ni. Pagi. Siapa tu dah sediakan pemanggil kita? Hello. Okey, belum lagi. Belum ada. Dia main-main pula kan. Okey, 20 tahun tu tak ke rasa macam terlalu lama sangat untuk nak buat comeback ni ke? Ada perancangan dulu ada perancangan mungkin tak jadi tapi alhamdulillah dah 20 tahun sebenarnya baru menjadi. Sebenarnya memang kami dah rancang lama nak buat reunion Elite. Dah lama-lama sangat dulu tapi sebabkan masing-masing busy dengan komitmen masing-masing. Ada yang bersalin lah, hafal lah semua kan. Allah tak izinkan. Jadi betul. Belum izin. Tunjuk kat siapa tadi tu yang salin lah itulah inilah. Kawan saya lah. Saya satu je. Jadi mungkin Allah dah izinkan yang sekarang setelah 20 tahun tu baru sekarang kami ditemukan. Mungkin masih sesuai sekarang lah. Kena bulan Ramadan pula kan? Alhamdulillah. Okey, kepada peminat nak hubungi kami di studio 0377261603 nak bincang langsung bersama dengan kumpulan Elite. Hello, dah ada pemanggil. Dah masuk. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hai. Oh, namanya Syah di talian. Hello, hai. Hello. Hello. Ya. Sasha. Patutlah
lah lambat dari Dubai. Jauh sebenarnya. Dia datang. Sasha. Selamat pagi. Ya. Boraklah dalam. I miss you. Miss you, girls. Okey, Syasha dekat sana pukul apa Syasha? Syasha dekat sana pukul apa sekarang? Dekat Dubai. Pukul 5 lebih lah, 5 lebih pagi. Tengah sahur kot. Lambat sikit lah. Okey, Syasha sempat tengok tak tadi video klipnya? Sempat tengok setengah. Kejap lagi, I pun kena tunggu malam nanti baru tengok. Betul, diorang kata sebab bahaya tadi tengah jalan dia kat sisi tadi. Sebenarnya kita orang memang tak tengok langsung video klip tu sebab Datuk Norman kata dia memang nak buat surprise untuk kita orang pun. Jadi tadi itulah pertama kali kita orang dapat lihat. Baik. Okay, nak tanya juga Azhar, macam mana bila kalian kan ada komitmen masing-masing dengan berlakonnya kan? Jadi bila pergabungan ini selepas 25 tahun bagaimana nak mencari waktu-waktu nanti nak promosikan lagu ni lagi? Okey, sebenarnya bila kita bergabung, jadi kita harus mencari waktu untuk Elite juga. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun sebab kita semua memang bekerja sendiri. Jadi itulah masa tu kita boleh tentukan. Sebenarnya Wati pun syuting tapi sebab kita dah dapat jadual awal, jadi kita boleh buat awal-awal lah, kita boleh aturkan dengan sebaik mungkin. Semasa proses rakaman tu, kalau boleh kongsikan sikit, sukar tak kembali bersama selepas? Sebenarnya kenangan tak susah kot sebab semua dah ada komitmen masing-masing. And then semua pun ada time. Kena cepat juga tau. Sebab dulu Linda je nak cepat dalam ini. Tapi sekarang semua nak cepat, semua ada tanggungjawab masing-masing. Tapi nak balik kan? Nak balik. And then alhamdulillah lah video klip, bayangkan video klip dengan PC, kita orang buat satu hari yang sama. Betul. Memang miracle lah boleh settle semua. Memang pack kan betul-betul lah. Tapi mungkin disebabkan pengalaman kami memang dah lama pun menyanyi kan. Tak ada masalah pun dekat dalam studio. Kita ambil masa, kalau macam saya dan juga Linda, Wati, Abby dengan Sasha, tak ambil masa lebih daripada setengah jam dalam studio. Itu yang kita macam surprise juga lah, alhamdulillah. Sebab dah 25 tahun pengalaman. Otak lah kan. Kita nak bersama dengan Syasha kembali. Syasha. Kita tak lupakan Syasha. Okey Syasha, kita dah tanya dah kawan-kawan Syasha kat sini bagaimana perasaannya apabila dah 20 tahun ni kembali bergabung. Jadi Syasha yang berada di perantauan di Dubai tu, bagaimana perasaan Syasha apabila untuk tahun ini kembali bersama dengan kumpulan Elite untuk peminat? Memang time masa dalam group diorang bagi tahu nak buat lagu baru and time tu Syah ada seminggu je sebelum nak balik Dubai. So memang Syah cakap okay Syah ada date ni je yang free. So alhamdulillah memang dapat buat slot date tu lah. So cuma Syah tak dapat join untuk buat promotion tu yang sayang. So Syah terpaksa minta maaf lah pada peminat semua tak dapat join untuk promotion. Tapi I'm sure the rest of my girls will do a very good job. And rasanya memang Carry Music pun menyediakan jadual yang sangat padat untuk the girls untuk buat promosi macam-macam tempat dengar ceritanya. So seronok. Okey. Dia kata promosi macam-macam tempat tu, mungkin Abby boleh kongsikan juga untuk mempromosikan bagaimana apa yang kalian lakukan untuk sepanjang Ramadan ni. Promosikan lagu ni. Permulaan lah, kita baru bermula. So baru bermula untuk promosi macam ini antara tempat-tempat yang terawal lah kita pergi untuk TV, untuk akan ada untuk radio. So maknanya show tu sedang diuruskan lah. So maknanya cumanya telah dimaklumkan yang kita kena beri komitmen lah dan kita pun memang dah bersedia untuk komit sebab kita dah sign kontrak. So kita maknanya memang benda tu terikat lah. Dia tak boleh macam kita dah kata ya tapi kita tak nak buat kan. So maknanya kena sama-sama kena ada tolak ansur, kena ada perbincangan. Yalah, kejap lagi pukul 10 nak bermula kan, nak launching kan rasminya. Okey, kita ada seorang pemanggil. Ini pemanggil betul-betul. Oh, tak surprise lagi Tak surprise. Kami pun surprise dari JB katanya. Hello. Assalamualaikum. Hello, waalaikumsalam. Ya, siapa tu? Okey, Tempi daripada Johor Bahru. Okey, silakan. Family. Okey, silakan. Tommy nama family. Keluarga. Silakan family, nak cakap dengan siapa? Elite, silakan. Okey. Assalamualaikum semua. Kakak Elite semua. Tahniah untuk lagu Alhamdulillah. Okey, saya nak tanya pengalaman sebab untuk lagu Alhamdulillah ni semua kena buat rap. So dalam masa singkat macam mana nak ambil mood masing-masing untuk buat rap?
Okey. Siapa nak menjawab tu? Terima kasih family. Rap, rasanya macam AB memang dah semua sedia tahu pandai rap. Rappers. Tadi video klip tadi dia buat tangan situ better. Yes. Macam AB dan dia sebenarnya power. Wati pula dia boleh rap tapi dia pelat sikit. Azam better kan rap. Dalam ramai ni yang paling pada saya lah yang paling lemak rap Linda. Tapi dia tak nak buat pengakuan tu. Linda sebenarnya dia sedap tentang dia sebenarnya. sebutan dia pun tepat. Comel. Silakan Linda. Silakan. Nak membuktikan. Buktikan yang paling lemak mana Kena tengok video klip. Kena tengok video klip. Tapi sebenarnya masa zaman Elite dulu, memang KRU pun tahu Linda kena nyanyi rap banyak. Sebab lagu Linda banyak lagu-lagu rap. Tapi dulu sekarang kalau sebutan rap, dia sedap. kalau rap sekarang memang tak boleh lah. Ibi nak dengar Ibi? Yang Ibi punya part tadi. Sikit. Saya acah-acah boleh sebenarnya tak boleh. Usaha. Boleh tak? Sikit. Apa? Ingat tak lirik tak ingat? Betul lupa. Senang. Lirik. Sebab kita orang pun ingat lah. cepat-cepat. Tak ingat. Lirik dia Kena tunggu pukul 10 lah. Pukul 10 lah. Barulah dia rakamkan dia letak lagu, tiba-tiba terus banyak promosi yang kita kena hadir. Jadi kita orang kena banyak lagi ingat-ingatkan lirik. Rap agak suka bagi saya lah. Saya suka rap. Saya sebut pun tak betul. Betul. Ini dia sebenarnya rap dia ni sebenarnya. Itu Azakirana. Okey, Azhar mewakili Elite. Silakan Azhar Kirana. Kita nak cuba juga sampai ada yang mewakili. Ada wakil. Hantar wakil lah. Kalau tak ada 4 orang ni Syasha yang kena nanti. Okeylah, saya sikit ya. Walau hakiki, ku hanya sebutir pasir. Dipukul ombak. Bagaikan air mengalir. Dipukul ombak bagaikan air yang mengalir. Lebih kurang lah. Terima segala diduga. Okey, Syasha sambung Syasha. Wah, tiada. Tiada je. Itu part saya sebenarnya. Dia dah ambil part Syasha. Saya suka rap. Suka rap. Jadi untuk lagu Alhamdulillah ni memang sengaja sahaja diwujudkan genre rap masuk sikit ke atau bagaimana? Tak, bukan. Ada sikit lah. Kita memang Elite ni memang dah ada sedia ada part rap ketika kita keluarkan album daripada awal. Macam trademark lah. KRU nak kekalkan trademark tu. Mesti ada rap dalam lagu. Dan bagi saya rasa ini adalah satu kelainan yang diberikan oleh KRU. Kami adalah artis wanita pertama dekat Malaysia yang sekarang ni bertukar genre sikit lah kan, Islamic, tetapi kita ada masukkan unsur-unsur rap. Islamic rap lah. Wanita pertama kumpulan wanita pertama yang keluarkan lagu. Itu yang specially untuk memang yang pertama mereka dia dulu. Dahulu. Kita masih lagi boleh berdakwah dalam apa situasi pun. Penyampaian daripada lagu tu kadang-kadang ni lebih dekat untuk nak ajak ramai yang dekat luar sana, apa yang kita buat, kita kena come back to Allah. Yes. Bila Elite buat comeback ni ramai rindu. Betul. Ramai pula yang call pagi ni. Kita dah bagi ke nombor tadi? Itulah. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puteri Salwa ya? Saya Puteri Salwa daripada Selangor. Okey, silakan. Elite cakap dengan ada ya? Okey, saya nak tanya, adakah ini lagu terbaru buat kumpulan Elite? Okey. Dan yang kedua, saya ucapkan tahniah kepada kumpulan Elite kerana masih bergabung semula. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan semoga berjaya dan berjaya di dunia di akhirat dan dalam Ramadan ke-18. Selamat Hari Raya. Raya. Awal raya. Jangan lupa like dengan share. Dekat YouTube. Tiba kan? Okey, itu seorang je ini lagu baru lah kan? Memang lagu baru lah. Lagu baru. Lagu ni sebenarnya nak keluarkan masa normal plan, nak keluarkan masa Hari Raya. Tapi lagu Alhamdulillah ni bila-bila pun boleh didengar. Tak kira lah bulan puasa, Hari Raya, selepas Raya pun boleh guna juga. Sebab apa? Alhamdulillah ni kita memang sebut setiap hari. Setiap hari bersyukur. Dan setiap lirik kita orang memang ada kena-mengena dengan diri masing-masing. Jadi kalau nak dengar, kenalah nanti. Kena nanti tu yang share and like nanti. Yang kena nanti tu. Okey, kita nak tanya Syasha juga. Syasha bersama kita. Syasha, nak tanya apa reaksi peminat lah dengan kembalinya bergabung ni dari sudut awak sendiri? Okey, kalau macam Elite, kita memang ada die hard fans yang memang dia akan ikut kita pergi mana-mana, which is Elite Super Warriors. So,
bila kita orang macam bagi hint-hint, clue-clue yang Elite akan bergabung, maknanya 5 anggota asal memang diorang memang dapat terus teka, and diorang excited sangat teruja. So in a way ini kira macam hadiah kami kepada peminat kami selama 25 tahun ni yang sangat-sangat setia, dan bukan saja memberi sokongan kepada Elite tapi juga memberi sokongan kepada setiap anggota Elite, sebab rasanya semua orang tahu yang setiap anggota Elite semua mempunyai kerjaya masing-masing, dan alhamdulillah semua berjaya juga dalam bidang masing-masing. So memang I rasa memang saya dan Elite berhak untuk berkata yang we have the best fans ever. Syasha, nak tanya juga macam mana berpuasa di Dubai kan? Ini berapa minggu je lah kita ni nak raya. Seminggu tentu ya. Mungkin boleh ceritakan sikit lah bagaimana di sana. Puasa macam biasa, sebab Syah dengan suami Syah je. So cuma sebelum ni yang Syah dengar kalau dekat UAE ni dia ada benda yang special bulan puasa, kemah Ramadan dia orang panggil, yang macam dia orang duduk kat bawah style Arab makan semua, tapi dah nasir tak boleh, dessert pun still tak boleh. And then also hari raya selalunya dia pergi embassy kat sini sangat-sangat aktif, tapi tahun ni pun masih tak ada. So rasanya akan quiet jugalah tahun ni puasa dengan hari raya, tapi tak apa, it's okay as long as kita bersyukur yang kita ada yang tersayang dengan kita tak seorang, tu yang penting kot. Sendiri kalau raya seorang kan. Okey, jadi kita kat sini pun ucapkan selamat meneruskan ibadah puasa ni dan selamat hari raya in advance lah. Awal-awal kita nak beritahu kan kepada Syasha. Kami kat Malaysia ni sentiasa merindui Syasha lah kan. Okey Syasha, terima kasih Syasha di atas masa berikan kepada kami dan juga Elite. Nak cakap apa-apa ke untuk kumpulan lain ni? Apa-apa pesanan? Girls ni. I love you girl. Thank you Syasha. Come back, do a good job. Thank you. Take care. Okey, kita dah hampir berada di penghujung ni. Mungkin pesanan yang terakhir dari Elite kepada semua. Silakan. Pesanan terakhir. Silakan sana ke sini. Silakan yang tu dulu. Silakan. Saya mengharap sangat peminat di luar sana supportlah kami, terimalah lagu kami, dan jangan lupa tengok YouTube pagi ni pukul 10 pagi ada Iman Studio. Jangan lupa like and share. Support, kasih training, mana tahu, sebab insyaAllah kalau meletup lagu kami ni, Abang Norman kata dia akan teruskan lagi buat album. Lagu raya dah akan datang. Jadi di sini nak cakap selamat Hari Raya untuk peminat semua. Dah kata suruh aku cakap. Okey, cukup. Banyak untuk dan sebelum tu kita juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada Datuk Norman KRU dan juga Iman Music kerana tanpa beliau kita tidak akan berada dekat sini, dan yang paling penting adalah komitmen daripada kami semua membuatkan satu hadiah untuk semua peminat. Harap kemunculan kali ini lebih memberi manfaat, ada bernilai lah di sisi Allah insya-Allah. Terus support kami dan terus sokong Elite. Terima kasih. Dan share YouTube, okey? Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you so much. Terima kasih.